Akbaruddin bagi mengendalikan sesi kedua dengan tajuk Kerajaan Melayu Melaka Peradaban Maritim yang akan dikupas dan dirungkai oleh dua orang pembentang ternama kita yang berusaha, Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman. Beliau merupakan Ketua Bahagian Pemuziman Perbadanan Muzium Melaka. Bersama seorang lagi panel jemputan yang berbahagia, Prof. Madya Nur Dr. Rohaida binti Kamaruddin dari Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia yang akan mengkumpas tajuk Kapal Agung Melayu ketika Pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Dengan segala hormat dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya hormati Datuk Kamarul Baharin bin A. Kasim, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, mungkin belum hadir. Juga kepada Datuk Akramuddin bin Abdul Aziz, Pengurusi Lembaga Pengarah Perbadanan Muzium Melaka, Datuk-datuk yang berbahagia, Profesor, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama untuk sesi seterusnya yang bertajuk untuk petang ni kita ada sedikit perubahan. Kalau asalnya kita ada dua pembentang masih lagi dua pembentang tetapi dia punya panel dah berubah. Kita ada dua panel yang mungkin saya akan jemput naik sekarang. Yang pertama Profesor Madya Dr. Rohaida bin Kamaruddin daripada Institut Pendidikan Matematik UPM, dan juga silakan Doktor. Dan juga panel yang kedua kita Dr. Andes Muhammad Nasaruddin bin Abdul Rahman daripada Perbadanan Muzium Melaka. Silakan. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya saya agak gugup hari ni sebab saya tengok depan saya ni bukan calang-calang ni, semua pakar-pakar. Tahniah kepada Perzim dan juga Jabatan Muzium Malaysia berjaya menghimpunkan pakar-pakar kan berkampung dekat Melaka. Sepatutnya kalau boleh 2 hari kita jadikan 3 hari nanti. Mungkin akan datang sesi-sesi seterusnya kita meriahkan lagi Doktor kan. Jadikan 3 hari kita berkampung dekat Melaka ni, kita congkil khazanah kita. Ya, betul Doktor. Okey, tanpa membuang masa, saya perkenalkan dua-dua pembentang yang cukup hebat bersama kita pada hari ini. Pembentang pertama pasal dah berubah kan. Sekarang ni pembentang pertama kita Profesor Madya Dr. Rohaidah binti Kamaruddin. Merupakan seorang senior lecturer dalam pengkhususan psikolinguistik dan terjemahan. Dr. Rohaidah pernah menerima anugerah merit daripada Yayasan Buku Negara pada tahun 2016 dan anugerah buku sejarah paling terkenal yang bertajuk Hantuah Catatan Okinawa. Manakala bagi anugerah bukan akademik, Dr. Rohaidah telah menerima anugerah pekerja terbaik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2008.
Beliau telah menghasilkan pelbagai jenis jurnal, buku, prosiding dan penerbitan lain, di antaranya bertajuk Neurolinguistic dan Language Function, Journal of US China Public Administration pada 2018, Makna dan Puisi Terpilih Usman Awang, Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, Jilid 4, Hang Tuah Catatan Wijaya Nagara, dari terbitan UPM pada tahun 2017, Hang Tuah daripada mitos kepada fakta sejarah wacana manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia pada Disember 2015. Beliau juga aktif dalam projek penyelidikan antara projek yang sedang dijalankan pengaruh psikolinguistik sosial dalam terjemahan batu bersurat Masjid Datuk Macap. Oh, sekarang masih dalam kajian, Doktor? Dah selesai, Alhamdulillah. Mungkin nanti besok kita akan sama-sama nantikan kajian yang sedang Dr. Rohaida usahakan sekarang. Untuk panel kita yang kedua, kita ada Dr. Muhammad Nasaruddin bin Abdul Rahman. Mula menjawat jawatan sebagai pengurus besar PEZIM pada tahun 2018 sehingga 2023. Graduan Sarjana Sejarah daripada Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia ini telah berkhidmat dan mencurahkan bakti dengan kerajaan semenjak tahun 1994. Betul-betul, Seorang yang berpengalaman luas dan pakar dalam bidang sejarah, konservasi serta arkeologi. Sering diundang untuk memberikan khidmat nasihat berhubung hal-hal warisan. Antara kejayaan beliau adalah membantu Jabatan Warisan Negara melaksanakan projek pembinaan semula tembok Kota Middlesbrough di Jalan Kota Melaka dan pemeliharaan rumah penghulu Mak Nata. Beliau sangat aktif dalam menggerakkan kajian mengenai pembuktian sejarah untuk didokumentasikan. Beliau pernah melaksanakan ekskavasi arkeologi untuk mengenal pasti bahan binaan dan asal sesuatu monumen. Beliau diberi kepercayaan di peringkat negeri dan kebangsaan dengan dilantik untuk menganggotai Lembaga Penasihat Arkib Negara Malaysia, Jawatan Kuasa Pakar Warisan Bandaraya Melaka, International Council on Monument and Sites, ICOMOS Malaysia, Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dan Persatuan Muzium Malaysia. Dan saya juga difahamkan yang Dr. Rendes sekarang sedang mengikuti pengajian akhir untuk PhD di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, kita dah kenal dengan kedua-dua panel kita, kedua-duanya tokoh hebat sekarang ni. Jadi sebelum kita teruskan, mungkin saya bagi sedikit panduan, Doktor. Saya diperuntukkan untuk seorang panel selama 45 minit. Jadi 45 minit. Kalau nak satu hari satu malam, kita buat lain kali, Doktor. Hari ini kita ada 45 minit saja. Cukup. Dr. Raida cakap cukup. Dr. Nasaruddin boleh? Kalau tu kita tambah lagi sebelah malam nanti. Okey, kita bagi 45 minit. 40 minit saya akan bagi signal. 45 minit tepat kita akan matikan handphone. Kalau bercakap nanti audien tak dengar dah. Kita akan matikan mikrofon, bukan handphone. Jadi kalau nak cakap-cakaplah. Sampai 1 jam, 2 jam tak apa. Okey, lepas kedua-dua panel membentangkan, kita akan buka Q&A. Jadi saya harap semua peserta dapat bersedia dengan soalan. Mungkin kalau boleh kita akan panjangkan urus dia, kita bergantung juga. Tapi kalau ulasan tu panjang, nanti mungkin saya akan hadkan untuk permulaan mungkin atau kita buka 4 soalan. Jadi bersedialah Q&A selama 30 minit. Tapi kalau nak sambung nanti maklumkan pada urus dia. Kalau nak teruskan sampai maghrib pun kita teruskanlah sampai maghrib. Boleh Datuk Akram Okey. Okey. Saya jemput yang berbahagia Dr. Rendes Muhammad Nasaruddin bin Abdul Rahman untuk topik selanjutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Malaysia Madani, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Terima kasih saudara moderator yang agak seksi suara moderator kita pada petang ni. Sebab tu kalau kita tengok kuyup kan, yang kat depan kita ni kuyup. Dia memang suara asli tu, bukan dibuat-buat. Saya diminta sebenarnya untuk bukanlah mewakili negeri Melaka, tapi di kalangan pembentang saya rasa saya dengan Datuk Ismail mungkin yang akan bercakap bagi pihak apa yang berlaku di Melaka sebenarnya. Di hadapan saya ni ada orang-orang kuat Melaka, mantan SUK Datuk Ahmad Rosli yang memang sangat meminati sejarah. Datuk Akram tentunya pengerusi Perzim dulu, kini dan selamanya Datuk, sampai kita muziumkan Datuk Akram ni, dan tentunya Datuk Kamarul juga telah pun dimuziumkan. Saya telah dimuziumkan lebih 25 tahun, tuan-tuan puan-puan. Sebelum ni saya di Arsip Negara, kemudian saya dimuziumkan di Melaka. Sebenarnya kalau kita bercakap dalam skop sejarah, dalam skop mitos dan sebagainya, seperti mana yang ditonjolkan tajuk pada seminar ini, memang agak sulit sebenarnya. Bagi orang sejarah, kita harus berpegang kepada mazhab kita, iaitu harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada sumber-sumber yang jelas bila kita nak bercakap tentang sesuatu tajuk. Dan bila di Melaka ni, kita terpaksa, bukanlah saya kata kita terpaksa mengorbankan metodologi sejarah, mengorbankan definisi sejarah. Kalau kita faham, definisi sejarah itu adalah rentetan peristiwa. Ini cikgu saya ajar, Profesor Ibrahim Alfian. Apa yang dimaksudkan dengan sejarah itu? Sejarah adalah rentetan peristiwa yang berlaku pada masa lampau dan rekonstruksi untuk masa sekarang dan masa akan datang. Dia tidak berhenti pada masa lampau. Itu yang bila saya masuk ke muzium dulu, kau ni jaga barang mati, dia kata. Saya tak setuju. Kita kena hidupkan, Datuk Kamarul kena hidupkan muzium tu. Sebab tu dia buat pameran hantu, pameran ni kan. Pasal nak menghidupkan tu, barulah hidup. Orang kita ni suka pula datang. Pasal dalam ilmu sejarah ni, saya tahu ada yang kurang bersetuju dengan saya bila kita katakan bahawa kita terpaksa kadang-kadang menggunakan kaedah metodologi sejarah ni secara metafisik. Profesor Asyari memang tak setuju dengan saya. Tapi Profesor Royada mungkin kadang-kadang bersetuju, kadang-kadang tidak. Kita terpaksa menggunakan unsur-unsur itu. Itu sedikit tentang sejarah lah. Saya tak masuk lagi kertas kerja saya ni, ada 120 slide. Tapi masa yang diberikan 40 minit, insyaAllah saya akan manfaatkan masa yang diberikan oleh tuan moderator yang bersuara seksi. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita di Melaka ni memang agak susah. Kekuatan kita adalah sejarah, tuan-tuan puan-puan. Kekuatan kita adalah sejarah. Dan baru-baru ni timbul pula isu kubu Hang Tuah. Apakah betul yang di Tanjung Keling itu adalah kubu Hang Tuah? Dan siapa yang perlu menjawab? Dia pergilah dekat muzium. Orang muzium kena menjawab. Dari satu segi itu adalah produk pelancongan kita. Doktor doktor juga sering bertanya kepada saya, betulkah itu adalah kubu Hang Tuah? Bagi saya, kalau saya sebagai seorang historian, kalau saya menggunakan ilmu itu, saya akan menjawab tidak pasti. Tidak pasti. Bagaimana untuk memastikan? Profesor Asyari boleh pastikan menggunakan ilmu arkeologis dan sebagainya. Tapi kalau saya sebagai seorang yang menjaga produk-produk tourism ni, saya akan bercakap itulah makam Hang Tuah yang telah kita wartakan. Makam Hang Tuah ni, tuan-tuan, kita dah wartakan dah di bawah akta dulu di bawah akta benda purba 1976. Datuk Kamarul, kita dah wartakan. Maksudnya perkara tu diiktiraf. Seperti juga
kalau kita bercakap tentang dua sumber ni, Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu dalam Memory of the World di bawah UNESCO, kita iktiraf dia. Kita iktiraf. Jadi eloklah, biarlah kita bergaduh sekarang. Seperti mana dulu kita bergaduh semasa kita nak menentukan bagaimana silat Hang Tuah. Saya bercakap ni, nanti kita akan pergi kepada Mendam Berahi ni. Resolusi kita yang terakhir nanti, bagaimana kita nak membina sebuah kapal yang kita semua setuju. Orang Melaka setuju, orang UPM setuju, orang UKM, ATMA setuju dan yang lain-lain bersetuju. Walaupun tak sepenuhnya lah. Satu contoh, kita pernah buat dulu replika Istana Kesultanan Melaka. Siapa yang tahu tentang Istana Kesultanan Melaka? Tak ada seorang pun tahu. Tak ada seorang pun tahu bagaimana bumbungnya menggunakan kayu belian ke, ataupun dindingnya dibuat daripada batu laterite. Kalau mengikut sumber Nordin Husin, Profesor Nordin Husin, beliau mengatakan bahawa istana itu telah dibina dengan batu. Saya percaya kerana sumber tu memang banyak di Melaka. Kita ada banyak batu laterite di sekeliling Melaka, sehingga kan Pulau Jawa tu hilang apabila batunya diambil semua. Kalau kita ke Pulau Burung, ada burung besar dan burung kecil lah. Ada dua burung kat situ. Datuk, kenapa ketawa dan tersenyum Datuk bila saya sebut Pulau Burung tu? Tuan-tuan pergi ke Pulau Burung. Selama ni kita mengkaji di Pulau Upih tentang keratan laterite blok tadi tu. Tidak. Di situ hanya sebahagian kecil saja. Tapi kalau tuan-tuan, puan-puan pergi ke Pulau Burung, insya-Allah tuan-tuan pun akan tengok macam padang bagaimana Portugis memotong. Sebab tu yang kita sebut itu adalah industri laterite yang pernah berlaku di Melaka. Kita buat kajian sampai ke Johong dan juga tempat-tempat lain. Itu satu kajian yang sangat menarik. Kita terpaksa bergaduh sekarang ini untuk menentukan sama-sama bersetuju bagaimana rupa bentuk kapal Mendam Berahi itu nanti. Seperti mana kami pernah buat silat Hang Tuah. Silat Hang Tuah ni tuan-tuan puan-puan menjadi satu perdebatan yang sangat sengit. Kita panggil semua mahaguru satu Malaysia datang. Seperti inilah kita bengkelkan, seminarkan. Dan kita tanya kepada mahaguru-mahaguru ini, bagaimana Hang Tuah bersilat? Bagaimana Hang Tuah bersilat? Kita tahu Hang Tuah adalah pahlawan kita, tapi bila orang luar tanya dengan kita, orang Moskow tanya, kan, bagaimana Hang Tuah bersilat? Tak ada seorang pun boleh bercerita bagaimana Hang Tuah bersilat. Sampailah kita melahirkan sebuah buku. Inilah yang akan kita buat, Mendam Berahi. Seperti ini. Dan alhamdulillah bila kita terbitkan buku silat Hang Tuah ni dengan seorang mahaguru, Tuan Haji Mokhtar, waktu kita buat dulu, baru kita tahu bahawa Hang Tuah berlawan tidak menggunakan keris. Itu salah satu perkara yang ada dalam sumber-sumber hikayat tadi. Maka Hang Tuah pun melompat dan menetak si pengamuk itu. Maksudnya dia tidak menggunakan keris dan dia menggunakan sundang itu. Dan apa yang kita akan putuskan nanti adalah reka bentuk dan rupa bentuk Mendam Berahi, tuan-tuan. Ini baru saya nak masuk kertas kerja saya lah. Okay, next. Kandungannya ada 5 perkara di sini, iaitu kerajaan maritim di Nusantara. Ini telah pun diceritakan oleh ramai tadi, oleh Dr. Raida juga sudah sentuh. Yang ini saya akan skip je lah. Kemudian Melaka sebagai kerajaan maritim, dan kita tahu bahawa di Nusantara ini memang penempatan utama adalah di pinggir pantai dan juga di pinggir sungai. Sebab tu kalau kita tengok kawasan-kawasan di pinggir laut, di pinggir sungai ni yang diduduki oleh orang-orang laut, kenapa sultan ataupun raja-raja dahulu sangat menyayangi orang-orang laut, orang sementar dan sebagainya. Ini dia ada hubungan ketaatan orang-orang laut itu kerana kita adalah negara maritim yang memerlukan sumber-sumber ini. Industri kapal laut di Melaka, mustahil bagi saya kalau Melaka ni tak ada kapal, mustahil. Kita bercakap tentang sebagai sebuah negara maritim, mereka mempunyai kenderaan yang seperti ini sebagai satu sistem pengangkutan. Malah Hang Nadim pernah berkata, maka semua orang Melaka pun berkapal lah. Itu maksudnya apa? Maksudnya macam kita sekarang semua ada kereta, semua ada Proton Saga,
tentu Prof. Kemudian kapal-kapal besar, satu tinjauan sebesar mana sebenarnya kapal-kapal dalam Nusantara ni, dan penggunaan senjata api di dalam kapal, dan juga yang terakhir kesimpulan. Next. Yang ini saya laju je. Okey. Kerajaan maritim di Nusantara, yang saya katakan tadi bahawa kebanyakan penempatan-penempatan awal adalah di pinggir-pinggir pantai, pinggir sungai, pinggir pantai. Bila dikatakan bahawa parameswara, ini saya punya teori, kerana saya dah duduk di Tanjung Tuan tu selama 2 bulan untuk menggali kubur. Dengan Jabatan Muzium Malaysia waktu tu ditugaskan untuk membuat kajian arkeologi makam parameswara di Tanjung Tuan. Dalam sumber Portugis, Eridia mengatakan bahawa parameswara dimakamkan di puncak yang paling tinggi di Cape Ricardo, iaitu di Tanjung Tuan. Jadi memang dia menggunakan sungai itu, parameswara sampailah ke Tanjung Tuan. Dia tak stop di Melaka, itu teori saya. Kan? Dia stop di Melaka dan dia stop di Cape Ricardo dan dia bertempat di situlah. Okey. Kemudian next. Okey, ini kerajaan Campar diasaskan oleh Julian pada 192 Masihi. Ini antara kerajaan-kerajaan awal di Nusantara ini. Okey, yang ni saya laju je lah. Rasa ramai di sini tahu tentang kerajaan-kerajaan awal ni. Okey, next. Kerajaan Campar, okey, dia terletak di sini. Malah Indrapura ada di sini kan. Okey, kemudian next. Kerajaan Citu. Kemudian next. Ini kerajaan Citu di sebelah Kelantan, di hulu Kelantan di sini. Okey, next. Ini adalah kerajaan-kerajaan awal. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, di Bukit Siguntang Mahameru. Siapa yang pernah ke Palembang tu, dia ada satu bukit yang dinamakan Bukit Siguntang Mahameru. Dan di situ ada satu makam mencari jodoh. Ada Datuk. Jadi siapa yang belum jumpa jodoh kan, dia pergi. Ini kepercayaan. Dia pergi ke makam tu berdoa. Tengok-tengok ada orang datang. Itulah jodoh kamu, dia kata kan. Datuk, siapa yang nak cari jodoh tu kan boleh pergi. Nak jodoh yang kedua pun boleh, Datuk. Itu yang kedua. Okey. Okey, next. Kerajaan Sriwijaya. Next. Okey. Ini adalah Sumatera. Inilah kerajaan Sriwijaya. Ini taklukan dia, jajahan. Kerajaan Sriwijaya. Okey, next. Kerajaan Kedah Tua. Yang ini sangat popular. Peringkat tingkatan 1 pun kita belajar sejarah ini di Lembah Bujang. Kemudian next. Ini. Okey, next. Kerajaan Majapahit kurun ke-13. Dia kerajaan ni dia akan bertukar dan akan wujud satu kerajaan baru. Okey, next. Ini adalah kawasan yang ditutup oleh Majapahit dan kawasan jajahan Majapahit ni lah. Okey, next. Melaka sebagai kerajaan maritim. Okey, Melaka ni pada abad ke-15, sumber-sumber menyebut bahawa parameswara telah datang dan membuka Melaka. Itu sumber yang kebanyakannya merujuk kepada sumber-sumber barat. Profesor Muhammad Yusuf Asim, dia merujuk sumber-sumber ni bahawa Melaka adalah terjadinya ataupun wujudnya Melaka sebagai sebuah entiti kerajaan pada 1400. Akan tetapi dalam tahun 1406 dan seterusnya 1479, Cina telah datang ke Melaka. Apakah dalam tempoh yang sedekat itu, dalam tempoh 3 tahun, mereka sudah kenal Melaka? Sebab tu kita diminta dulu untuk membuat satu kajian. Melaka sebenarnya wujud sebagai sebuah entiti kerajaan adalah lebih awal. Itu yang wujudnya 1262. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, ada satu kumpulan pengkaji yang diketuai oleh Profesor Abdullah Zakaria. Kita mendapat tarikh tersebut 1262. Cuma belum dikukuhkan lagi dengan sumber-sumber yang boleh kita sahkan secara bersama dan kita persetujui bersama. Okey. Okey, next. Sebelum tu. Ya. Okey. Yang ini yang disebut dalam sejarah Melayu.
maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekalian datang ke Melaka. Terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu. Itu popularnya Melaka. Atas angin menunjukkan bahawa barat dan timur semuanya datang ke Melaka. Okay, next. Ini antara faktor-faktornya. Okay, next. Lagi. Seterusnya kedudukan geografi. Yang ini tuan-tuan perempuan saya tahulah. Kita ada masa yang sangat terhad. Saya nak sentuh nanti perkara yang ketiga itu. Okay, next. Ini gambaran tuan-tuan perempuan tentang Sungai Melaka. Sekarang kalau kita tengok muara Sungai Melaka kan, ini itu yang dikatakan sebagai pengampungan nelayan dan sebagainya. Sini banyak artifak ni. Sekarang lah. Okay, next. Okay, kemudahan pelabuhan. Okay, next. Next. Peranan Syah Bandar. Maksudnya ada satu sistem yang teratur untuk mengurus Melaka pada waktu itu. Okay, next. Okay, 4 orang Syah Bandar yang ada ni. Okay, next. Okay, ini replika. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana kita membentuk bangunan ni dari segi seni bina, dari segi arkitekturnya. Waktu ini ada 2 cadangan. Kalau tuan-tuan perempuan melihat buku Profesor Yusuf Asim, buku yang warna merah tu, Kesultanan Melayu Melaka, dia ada menggambarkan satu bangunan lain yang bumbungnya agak tinggi macam ni, curam kan? Kenapa kita tidak pilih yang itu? Apabila kita berbincang dengan Persatuan Arkitek Malaysia, kemudian Persatuan Sejarah Malaysia, waktu tu kita memutuskan bahawa yang ini agak mudah untuk kita bina. Kalau yang itu memang agak sulit, dan maka kita binalah yang ini. Ada 6 anjung, dan istana ini adalah 1/6 daripada keluasan sebenar istana, dan dibina di atas tanah perkuburan. Dah tak ada tempat lain, Datuk. Kita dah tak ada tempat lain dah. Yang ada cuma ni. Atas bukit dah ada St. Paul Church. Atas Bukit Melaka. Kita dah ubah tuan-tuan perempuan sekarang nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka. Ada St. Paul. Jadi kita bina di atas. Ini kubur ni. Sebab tu bila kita tolak ni, menjumpai Nesan Sultan Mansur Shah tu. Maksudnya di sini adalah makam diraja. Dan bolehlah diistilahkan sebagai makam satu dunia. Melayu ada, Islam ada, Portugis ada kat sini, kemudian Belanda ada, British ada, Jepun ni tak ada kat sini. Ni, sebab tu banyak hantunya kat sini. Tuan-tuan perempuan kalau ke sini kena berhati-hatilah di bahagian belakang ni. Saya, yalah kadang-kadang kita benda ni kita kena percayalah, malu halus ni kan. Ramai yang kena tegur waktu di belakang ni. Yang jaga ni perempuan, jadi yang lelaki tak kisahlah. Dulu ofis saya kat belakang ni tau. Kadang-kadang pukul 5:30 saya dah mula buka tingkap. Bukan tutup tingkap, saya akan buka tingkap. Takut kalau kena tegur tu senang saya terjun. Itu kan. Memang sini memang kuat, hantunya kuat. Dan bangunan ni pernah digunakan untuk diva popular, berlakon dekat ni. Okay, next. Ini gambaran dalam. Ini semua gambaran tuan-tuan perempuan. Ada dalam sejarah Melayu. Syed Zulfilda membuat kajian untuk ni menentukan bagaimana kedudukan Sultan Mansur Shah. Ini zaman Sultan Mansur Shah, zaman kegemilangan. Jadi kita tak ada satu bukti pun. Tapi sampai sekarang semua antara kita ni terima bahawa inilah gambaran dia. Bagaimana Balai Rong Seri, Dewan Undangan Negeri lah, tempat orang mesyuarat dan sebagainya kan, waktu zaman tu. Ini Sultan Mansur Shah. Okay, next. Ini Datuk Kamarul pasti kenal benda ni. Cap Moho Sultan Mahmud Shah, yang kita jumpai di Kampar, Indonesia. Saya pergi dengan Datuk Kamarul, pakar dalam ni kan, untuk menentukan ni apakah ini asli ataupun tidak. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu asli ke tidak, boleh tanya Datuk KP, kita ada kat sini, yang mengetuai kajian ni. Maksudnya bahan-bahan ni sama ada dicipta, dibuat semula dan sebagainya. Baru ini Tuan Moderator dah tengok jam je. Ada lagi ini Cap Moho. Selalunya orang mengatakan bahawa saya adalah waris Kesultanan Melaka kerana saya ada Cap Moho. Macam ni kan. Ada Cap Moho dia boleh menjadi sultan. Sangat susah tuan-tuan perempuan nak menentukan waris tadi tu. Prof Roida sebut pasal waris hang tua. Ramai yang datang kepada saya mengaku saya adalah waris Sultan Melaka.
Almarhum Nurjan contohnya. Dia seorang yang berkarisma, Datuk. Berkarisma bila kita berbincang dengan dia kan. Dia tahu sejarah, berkarisma. Kalau silap-silap kita boleh iktiraf dia sebagai raja. Saya lah kan terpengaruh dengan dia. Bonda Ratu datang mengatakan bahawa dialah yang boleh melantik semua raja-raja di kepulauan ni. Wah, hebat tak hebat Bonda Ratu ni. Kalau kita tengok usianya dah 70 lah, dah 70. Tapi kulit dia macam 25. Cantik. Tapi itulah, saya hampir terpikat juga. Cuma dia nakkan teruna. Saya dah tak ada teruna kan, jadi dia tak nak lah. Kalau ada dalam dewan ni yang masih teruna, saya boleh kenalkan dengan Bonda Ratu. Okey. Itu Bonda Ratu. Ramai di Melaka ni, ramai yang claim dia sebagai sultan. Minta datang kat istana, dia tendang dia Sultan Mansur Shah tu, dia duduk kat atas tu. Ramai. Itu antara cabaran-cabaran kita lah. Okey, next. Peranan Laksamana. Okey, next. Ini contoh Laksamana menentang Lanun. Sampai sekarang orang kata orang kita ni Lanun. Bugis itu adalah Lanun dan sebagainya. Kan? Yang itu kena perbetulkan ni. Okey, lagi next. Keberkesanan Undang-Undang Laut Melaka, ada pakarnya di sini. Okey, next. Okey, sistem cukai. Okey, next. Ni kena laju sikit ni. Saya takut dengan moderator ni. Okey, next. Ini mata wang. Baru-baru ni saya dapat tengok seorang kolektor. Saya ingat saya boleh mengiktiraf dia sebagai seorang kolektor yang sangat jujur kot. Betul nanti kita boleh pergi tengok Datuk. Dia banyak duit ni. Okey, next. Pelabuhan Interport. Okey, next. Laju sikit. Okey, ini gambar-gambar dia lah. Okey, next. Okey, lagi. Ini okey, next. Lingua franca. Okey, next. Ini gambaran-gambaran yang diusahakan oleh Profesor Nordin Hussein dulu semasa kita membuat kajian Kesultanan Melayu Melaka. Ada buku dia tebal, tapi bila kita jual mahal sangat kan, Prof, tak ada orang beli, Prof. Kita jual 300.5 je. Tapi itulah nilai ilmu kita kan, 300.5 pun tak nak beli. Nanti kita sama-sama beli buku Datuk menulis ni. Datuk Ahmad Rosli seorang penulis sekarang. Kita beli buku Datuk dan juga Dr. Raida. Okey, next. Ini gambaran. Sama ada betul atau tidak, itu yang kita boleh perbincangkan. Sama ada Mendam Berahi itu betul atau tidak, yang itu yang kita perlu perbincangan. Ini perarakan diraja. Apakah ini Dr. Nordin Hussein yang dapatkan daripada Lisbon, tak silap saya. Okey, next. Saya tak sempat, bukan tak sempat pun, ini Dr. Raida tak ada peluang nak pergi ke Lisbon ke mana kan, macam doktor tadi merata satu dunia. Saya pergi Lisbon ni je, Lisbon Hotel dekat Portuguese Settlement. Situ ada Lisbon Hotel. Dekat Portuguese Settlement, makan ikan bakar kan. Dan ini adalah gambaran-gambaran yang mereka perolehi. Sebab tu dalam ilmu sejarah, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkataan yang disebut dalam metodologi sejarah, kalau kita belajar, kritik sumber. Kita tak ada masalah pun, siapa pun yang nak mengemukakan sumber tu, tapi kita kena kritik dia. Kena kritik sama ada betul atau tidak kan, dengan alasan-alasan tertentu lah. Okey, next. Okey, ini pun sama, serangan Portugis. Hebatnya dulu Kota Melaka. Itu yang saya cakap, Kota Melaka bukan dibina sepenuhnya dengan kayu. Dah ada penggunaan bahan batu waktu tu, macam Middlesbrough Bastion, seperti itu. Okey, next. Lagi, next. Okey, industri kapal laut di Melaka. Saya menggunakan kajian ini menggunakan sumber-sumber hikayat. Hikayat Banjar, hikayat Raja-Raja Pasai, selain daripada sejarah Melayu, Sulalatin Salatin dan juga hikayat Hang Tuah. Yang popular di kalangan Nusantara ini. Okey, next. Okey, dalam hikayat Hang Tuah mencatatkan, maka sembah segala tukang pada bicara saya, Datuk jikalau sama baik dan sama tahu bekerja, mahu sudah sebulan lengkap. Ini waktu nak Tuanku Sultan Mansur Shah mengarahkan membina kapal ni. Okey. Proses pembuatan kapal yang dipertanggungjawabkan kepada 3 orang, iaitu bahagian haluan, bentara Tun Tuah, tengah oleh tukang, dan ini kadang-kadang saya nak sebut, kadang-kadang orang menyalah artikan ni.
Ini bahasa kapal tuan-tuan puan-puan. Buritan ini adalah bahasa kapal oleh bendahara, kan? Tapi kadang-kadang bila kita konotasi itu kita tu kan, sampai ke Kelantan mungkin dia jadi lain apa kan. Itu yang agak bahaya sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan pergilah ke mana? Ke Sulawesi. Bahasa inilah yang digunakan. Bahagian haluan kan, dan bahagian buritan di belakang. Jadi kita kena perbetulkan baliklah dari segi penggunaan kata-kata yang macam ni. Okey, next. Maka segala tukang itu pun bekerjalah. Ini dalam ikat yang tua lah. Maka dibagi oleh bendahara paduka raja dan bentara Tuan Tuah di haluan, dan segala tukang sama tengah bendahara di burit. Maka segala pembuatan gali itu dindingnya dibubuh papan kambi. Apa maksud papan kambi itu? Besok Datuk Ismail boleh jelaskan lah apa itu papan kambi. Saya tahu, tapi saya biarlah Datuk Mail jelaskan nanti. Papan kambi, papan ukiran itulah. Okey, kemudian maka ditampalnya dengan beledu yang kuning dan merah dan hijau. Dia cuma ada 3 color je ni. Kuning, merah, hijau. Kuning ni gambar dia raja lah, bukan warna parti Golkar Datuk Okey, merah dan hijau. Maka dibubuhnya kaca karangan dan atapnya daripada kaca kuning dan merah beberapa jurai awan dan petir. Maka dibubuhnya kekuningan dan penterana dan awan berarak. Yang mencipta dia tadi itu bentara Tuan Tuah. Antara tiang agung ke buritan itu bendahara paduka raja yang mereka dia. Dari haluan datang kepada tiang agung itu bentara Tuan Tuah juga mereka dia. Dan mengukir dia hang jebat dan hang lekir, hang likiu. Hang kasturi tidak disebut di sini. Dan segala biluanda dan budak-budak raja yang berbuat dia. Kapal tersebut setelah selesai kemudian diberi nama Mendam Berahi. Okey, itulah. Kita cuma ada ini, macam mana kita nak terjemahkan dalam bentuk yang macam sekarang ni, kan? Kalau sekarang ni arkitek ni ramai yang dalam ni arkitek, dia dah boleh membayangkan dah bagaimana kapal ni. Sebab tu bagi saya satu perkara yang sangat penting dalam perbincangan kita ni, kita perlu ada tukang kapal. Tukang. Macam kalau dulu rumah tradisional Prof di Seri Menanti itu tukang kahar yang sangat popular. Dia buat pelan tu atas pasir je. Kalau kita ke Bulukumba, ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, di sana masih ada perusahaan. Saya akan buat rombongan nanti ke sana. Kalau siapa yang berminat, bolehlah. Tajaan sendiri. Kita ke Bulukumba. Dia buat atas tu je, tunjukkan tukang dia, yang kepala tukang ni lah orang yang mahir tu. Okey, next. Pada masa tersebut Melaka telah mampu membina gali berukuran panjang. Adapun panjangnya gali itu pun 60 gas. Yang ni yang kita ukur, Prof Ruwaida pun pakar matematik cari sumber-sumber untuk bagaimana sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan 60 gas. Dan bukanya 6 depa. 6 depa pula ni depa siapa? Depa Cik Rozaimi pendek je. Kan? Mungkin dia cari depa orang dahululah. Okey, 6 depa. Namun hanya 2 buah kapal iaitu Mendam Berahi dan Kota Segara yang dinaiki Sultan Melaka untuk melamar Puteri Majapahit. Di sini ada 2 versi tentang Puteri Majapahit ni, sama ada Radin Galuh Cindra Kirana ataupun Radin Mas Ayu. Ada 2. Kapal ini juga dinaiki oleh Permaisuri Melaka. Maka sembah Tuan Tuah, baiklah tuanku, kenaikan itu kumbang nuri, kerana kenaikan itu akan tempat adinda Permaisuri dan segala perempuan naik. Inilah roll rise tadi tu. Nak meminang puteri, mestilah dia buat yang terhebat dan yang tercantik. Okey, next. Okey. Kapal ini dibuat dalam tempoh 40 hari. Maka titah bagi dia kepada bendahara, kita pun hendak menyuruh membangun kenaikan akan tempat ke Majapahit. Hendak segera dalam 40 hari ini mau lengkap. Okey, pembuatan Kota Segara lebih lama. Okey. Dekat sini ada satu perkara yang mungkin kita boleh boleh buat kajian lanjut. Sama ada kita tengok beza 10 hari tadi Datuk sama ada unsur-unsur mistik dalam pembinaan waktu itu.
waktu itu. Kan dia boleh bina dalam tempoh 30 hari, Kota Segara 40 hari. Satu perbezaan di situ, dan saya percaya ada sumber-sumber mistik yang digunakan di sini. Dr. Asyari tu dia ketahukan saya lah pasal saya selalu guna metafisik ni Prof. Kan? Tapi ada. Kalau kita dengar cerita Wali Songo membina Masjid Demak contoh kan, ada tak sumber-sumber mistik dari situ? Ada kan? Jadi yang ini kemungkinan Prof, kemungkinan lah bagi saya kan, ada penggunaan sumber-sumber mistik di sini guna, bukanlah saya nak cakap guna jin ke apa, maksudnya ada bantuan-bantuan. Tapi sampai sekarang tuan-tuan puan-puan, saya membuat kajian ni sampai ke Bulukumba, ada perkara-perkara ritual yang masih dilaksanakan di sana. Contoh untuk melepaskan sebuah kapal, dia ada upacara dia. Kalau dulu tak tahulah, mungkin dia ambil darah manusia, tapi sekarang ni dia ambil darah ayam, dia sembelih ayam, dia letak dekat haluan dia tu, dan dilepaskanlah kapal tu. Adalah bacaan-bacaan dia. Itu sumber-sumber mistik yang digunakan. Itu mungkinlah ada unsur-unsur khurafat, unsur-unsur ni. Pasal kita kena faham dari segi Islamisasi di Indonesia. Itu satu tajuk lain, bagaimana proses Islamisasi berlaku di sana. Dan perkara tu sampai sekarang masih berlaku. Kita boleh lihat lagi perkara tu. Okay, next. Okay, Ikai Antua juga mencatat bahawa Raja Keling, adik Sultan Melaka, dulu dalam catatan-catatan ni memang disebut Keling ni, negeri Keling. Ini adalah sebuah negeri yang besar, Kalingga kan. Jadi kadang-kadang kita ni mentafsir sesuatu ni jadi sesuatu yang sensitif. Hai Laksmana, apa bicara Tuan Hamba akan pekerjaan ke benua Cina itu? Hendak naik jong kah atau naik kapal kah? Atau sehingga perahu? Ini Hang Tuah pilih perahu ni. Ini yang dia katakan, yang Prof katakan tadi. Hang Tuah berangkat, perahu bernama Sairul Alamin. Nama-nama lain yang ada, yang terdapat dalam catatan. Okay, next. Setelah pilihan Sultan Melaka dan Puteri Majapahit, Melaka memiliki jong besar yang mengangkut gajah dan dari Siam. Maka orang pada jong itu pun bermuat gajah itu. Bayangkan gajah pun boleh muat dalam kapal tu. Berapa ratus tan, mungkin 400 tan ke apa kan. Jong itu juga diisi dengan semua orang dalam usaha melarikan Tun Teja. Ini cerita Tun Teja pula, Tun Teja Ratna Benggala, puteri Bendahara Pahang, yang dilarikan oleh Hang Tuah. Setelah sudah Tun Teja melihat Inang De datang itu, maka Tun Teja pun menyuruhkan Inang De dan segala dayang-dayang berangkat, segala harta bermuat. Setelah sudah, maka Tun Tuah pun pergi menyambut Tun Teja dengan segala dayang-dayangnya yang di dalam rumahnya, lalu naik ke jong. Juga digunakan untuk melarikan Tun Teja. Lepas tu Megat Panjalam Kejor, Hang Tuah perang kan. Tapi pelik juga bila kita kaji laluan penarikan, kan dia cross di mana tu, 3 sungai tu kan, di Negeri Sembilan. Doktor yang laluan penarikan tu kan, sama ada kapal ni dia ikut situ ataupun tempat lain. Itu kita buat kajian lain lah, kita akan buat satu seminar lain nanti tentang Tun Teja je, Prof. Tun Teja Ratna Benggala ni. Kesian kalau kita dengar cerita Tun Teja ni, saya pun sedih. Dan dia sedih lah kalau tuan-tuan puan-puan mengkaji tentang Seri Kandi Melaka ni, kita boleh menangis tau. Terutamanya yang lelaki lah menangis. Yang perempuan dia tak menangis. Boleh buat filem macam Tun Kudu. Tahu kan cerita Tun Kudu, macam mana Sultan menceraikan dia untuk dikahwinkan dengan Tun Ali. Tun Ali dulu lah. Yang dulu lah tu. Tun Ali. Tun Ali ni bendahara Melaka. Tun Ali ni adalah bendahara Melaka dan dia bersaing dengan Tun Perak. Tun Perak dia Kelang, seorang yang hebat. Habis Sultan nak ambil Tun Perak untuk dijadikan bendahara. Saya ingat ni cerita, dia pun tanya Tun Ali. Tun Ali better nak melantik Tun Perak sebagai ni. Pasal orang Melaka bergaduh waktu tu. Dia ada kumpulan dia lah. Bergaduh besar. Orang Tun Perak dengan orang Tun Ali. Maka Tun Ali pun Sultan bercakap dengan Tun Ali lah. Mohonlah, mintalah apa saja yang ada di Melaka ni, better akan tunaikan. Agak-agak tuan-tuan perempuan apa dia minta? Tun Ali ni minta. Dia minta bini raja tu. Kesian kan?
Kalau saya tanya dalam dewan ni lah, di kalangan semua wanita ni, sanggup atau tidak untuk diceraikan? Dia orang ni orang nombor satu dekat perempuan, number one dekat Melaka kan, minta diceraikan, diceraikan dan dikahwinkan dengan Tun Ali. Sanggup tak? Tak sanggup kan? Tak ada yang sanggup. Tun Kudu ni sanggup. Kesian. Tun Teja pun sama. Saya kesian juga kat Tun Teja ni. Hang Tuah pikat dia, sampailah dia jatuh cinta kat Hang Tuah. Rupanya sampai sini dia kahwinkan dengan Sultan. Betapa handsome-nya Hang Tuah tu waktu tu. Hang Tuah tu macam Jamal Abdillah lah. Agak-agak tuan-tuan perempuan sanggup tak nak kahwin dengan Sultan yang waktu tu umur dah dekat 70. Hang Tuah handsome lagi macam saya. Tak nak kan? Itulah yang berlaku. Kita kadang-kadang sedih lah. Sri Kandi Melaka ni. Dr. Raida sedih. Dr. Raida kena perjuangkan nasib Sri Kandi Melaka ni. Buat filem. Okey, next. Okey, negara keliling memiliki kemampuan membina kapal kerana mampu menyediakan kapal yang diminta. Kerana apa? Sumber tadi tu, kayu banyak dan sebagainya kan. Sebab tu sekarang ni kalau kita nak buat kapal dekat sini, saya pernah tanya tu, kalau di Bulu Kumbar tu, separuh daripada harga dekat sini. Kalau kat sini 5 juta, kat sana mungkin 2.5. 2.5 siap enjin tuan-tuan perempuan. Dia bagi enjin Volvo. Ini betul ni, bukan cerita ni. Dia bagi enjin Volvo, dia akan bawa sampai ke Melaka. Okey dah, dia park dekat Muara Sungai Melaka. Datuk kalau Datuk waktu masih SUK, saya ingat Datuk mesti luluskan tu. Dia buat kat sana. Kalau kat sini kita buat 5 juta, baik kita buat kat sana. Pasal kayu dia murah. Kan? Tenaga manpower pun murah. Okey, ini tentang negara keliling tadi tu yang memiliki untuk membuat kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang hebat. Okey, next. Berapa minit lagi ni? Saya risau kalau moderator ni asyik pandang saya je. Okey, next. Okey, ini dalam catatan Hikayat Hang Tuah, Raja-Raja Pasai dan Hikayat Banjar. Ini yang saya gunakan lah untuk guna membawa ni Portugis. Arkitek kapal Jawa terkenal hingga abad ke-16. Jawa ni yang membuat jong-jong yang besar-besar tadi. Albuquerque membawa 60 tukang yang cekap meninggalkan Melaka pada 1512. Maksudnya dekat Melaka tu pun dah ramai waktu tu tukang-tukang. Sebab tu kita ada Limbungan kan. Tapi kesan sekarang dah tak ada lah. Nama je tinggal lah, nama Limbungan. Okay, next. Pada abad ke-15 dalam ekspedisi awalnya Portugis menggunakan kapal-kapal kecil dibanding dengan kapal-kapal Nusantara, Jong dan Gali. Portugis menggunakan kapal yang ni Timur Tengah dan sebagainya lah. Okay, next. Ini semua Oriental pada abad ke-16, Pasai belum mempunyai industri kapal sendiri. Mereka harus pergi ke Melaka untuk membeli kapal. Kita dah jual kapal dah waktu tu. Melaka dah jual kapal lah. Namun kapal-kapal Melaka berukuran kecil. Padahal yang diperlukan kapal besar untuk membawa barang dalam jumlah yang banyak. Melaka turut membeli kapal dari Pegu. Kita pula beli daripada Burma. Okay, next. Ini juga catatan Tuan Pires tentang setiap tahun pada bulan Februari 15 atau 16 buah kapal yang besar dan bertiang 3, tiang layar tu, atau 4 dari Pegu berlayar di Melaka. Di samping itu ada 20 hingga 30 kapal bersaiz panjang. Tetapi kapasiti muatannya sempit. Kapal-kapal tersebut tiba di Melaka pada bulan Mac dan April. Kebanyakan isi muatan kapal dijual di Pelabuhan Melaka. Ini saya katakan tadi. Hutan kayu di Pegu merupakan sumber bahan kayu yang penting. Sebab tu kat sana banyak dia buat kapal. Okay, next. Okay, next. Ini juga kita tengok ini versi Tuan Pires tentang satu Melaka ukurannya kecil. Tapi saya tak dapat ukuran sebenar ni. Kecil tu yang saiz ni yang bagaimana kan. Kemudian versi Hikayat Hang Tuah kecil dan sedang. Ini ada 2 versi lah. Pegu juga mengeluarkan kapal kecil, besar. Kemudian negara keling kecil, sedang, besar. Tiga-tiga saiz dia keluarkan. Jawa ni dia keluarkan yang besar aja, Jong tadi tu. Itu yang Jawa claim bahawa Jong itu berasal daripada Jawa. Okay, next. Kelas dan jenis pengangkutan air, perahu. Kelas Jong, jenis Jong negara, Majapahit. Ini sumber yang saya ambil daripada Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hang Tuah dan juga Sejarah Melayu. Inilah dia, kapal jenis apa? Karakah negara, ni.
Keling, Lampung, Arab, Portugis, Belanda. Ini juga sumber-sumber yang sama. Hikayat Banjar. Yang ini saya gunakan hikayat Banjar lah. Perahu Orang Kaya, Bahtera. Kemudian disebut juga Malambang, Malambing dan juga Gurab. Ini Malambang, Banjar. Ini Lampung sebut Malambing, Gurab, Majapahit. Next. Ini Gali, Banjar, Melaka, Lampung, Portugis. Tak tahulah Datuk Prof, ini istilah-istilah ini mungkin sama macam kalau kita sebut Tengkolok, Desta, kan? Ikat kepala dan sebagainya tu. Tak tahulah, itu nanti kita buat kajian lanjut lah. Ini semua telah disebut dalam paper Prof tadi. Lagi, next. Wangkang. Wangkang ni Cina lah menggunakan wangkang. Sebab tu kalau kita pergi ke Tokong Cina tu yang di Bandar Hilir yang baru-baru ni dapat pengiktirafan daripada UNESCO. Itu dia panggil wangkang, yang dibakar kapal untuk apa dalam perayaan Halau Hantu tu kan, dia akan bakar kapal. Satu kapal dia akan bakar. Lambu, Banjar, Bugis dan juga Makassar. Ini dipanggil lambu. Bugis. Saya rasa kat sini ramai orang Bugis. Ramai tak orang Bugis sini? Siapa yang mengaku Bugis? Tak ada yang mengaku Bugis. Bugis lah. Boleh cakap Bugis? Apa buktinya tuan hamba orang Bugis? Tak, tapi tak boleh cakap Bugis kan? Tak boleh mengaku Bugis. Macam saya Jawa. Saya boleh cakap Jawa. Jadi ramai sebenarnya orang yang mengaku Bugis tapi tak boleh bercakap Bugis. Tak, sebenarnya maksudnya tuan-tuan perempuan kena belajarlah bahasa ibunda tu. Kan? Kalau kita mengaku Bugis tapi kalau kita tak boleh bercakap dalam bahasa Bugis, kalau kita pergi ke Makassar kita tak boleh melayan cakap dia. Kan? Apa kekuatan Bugis? Kalau dapat jawab saya bagi apa ni? Tiket masuk muzium percuma seumur hidup. Kekuatan Bugis. Lagi? Kekuatan Bugis, ni sikit lah kita ada yang mengantuk sikit kan, saya saja je ni. Kekuatan Bugis terletak di 3 hujungnya. Apa 3 hujungnya itu? Ini dalam falsafah Bugis, tuan-tuan puan-puan. Ini kajian sebenarnya dalam falsafah Bugis. Pergilah ke Sulawesi, ke Makassar, Bulukumba, Kajang dan sebagainya. Dia akan menyebut tentang perkara ini. Kalau orang Bugis dia mesti tahu. Kekuatan Bugis terletak di 3 hujungnya. Apa 3 hujungnya? Yang itu nanti selepas ini saya jawablah. Lagi? Next. Tapi kalau dalam tempoh tu ada yang boleh menjawab, saya boleh bagi hadiah tadi tu. Ini Pergata Jalia tadi disebut, dalam Portugis disebut ni. Ini dalam hikayat Hang Tuah. Pencalang, Melaka, hikayat Hang Tuah, Pilang, Pelang, Banjar, Lampung dan juga Majapahit. Kemudian ini dalam hikayat Banjar dan juga sejarah Melayu. 5 minit lagi. Next. Pilau, Pilu. Next. Jongkong. Yang inilah Sakai, Bentan, hikayat Hang Tuah. Ini semua sumbernya. Next. Kapal-kapal besar satu tinjauan. Apa yang kita tengok? Hikayat Hang Tuah mencatatkan perahu terbesar, ini Raja Chulan, 90,000 orang, tuan-tuan dan puan. Betapa ramainya, 90,000 orang boleh memuatkan kapal tu. Maka menteri itu pun menyembah lalu menurunkan perahu itu. Yang ini saya skip je lah. Next. Saya nak tunjuk orang Sunda bercerita tentang kapal Melaka. Ini dalam catatan Sunda. Next. Ini tentang Raja Chulan lah, tentang kapal dia. Kapal dia besar, tapi bila kapal dia tenggelam dengan orang-orang tenggelam dan dia jadi miskin. Itu yang sedihnya tu. Tentang kisah ni lah. Next. Ukuran kapal yang sangat besar. 300 pengikutnya. Tinggal menderita kesusahan mencari perahu lain untuk kembali ke negaranya bila kapal dia tenggelam. Next. Yang ini yang tadi yang meminang Puteri Majapahit tadi tu. Next. Ini jumlah perahu yang dimiliki negara-negara dalam satu ekspedisi. Majapahit dalam satu ekspedisi ke Pasai 2,800 perahu.
Macam Cheng Ho Cheng Ho datang tu, banyak perahu dia, perahu pengiring. Makassar, ekspedisi ke Semerluki. Ini dalam kawasan Nusantara aja ni. Okey, 200 jumlah perahu. Siam, ekspedisi ke Pasai 100, China, ekspedisi menghantar Puteri Halipu 100. Singapura, ekspedisi melamar ke Majapahit 100, Portugis ke Melaka 43 dan Melaka, ekspedisi melamar ke Majapahit 7. Kita tak payah ramai-ramai, 7 je kita pergi hantar Pinang Puteri Majapahit. Dapat, bawa balik. Hebatnya Melaka, tuan-tuan puan-puan. Yang lain semua beribu-ribu je, takut kena serang ke apa kan. Melaka 7 kapal aja hantar. Dapat bawa balik. Puteri paling cantik waktu tu. Lepas tu dinamakan mendam berahi. Sultan ni dia memendam rasa sayang tadi, rasa berahi tadi, rasa nak tadi tu kan. Itu dinamakan sebagai mendam berahi. Dan ini adalah kita buat perbandingan Columbus 1492, jumlah kapal 3, kapasiti tan 100 tan, jumlah awak kapal 88. Vasco da Gama, Magellan yang Dr. Rohaidah katakan tadi, Panglima Awang Henry the Black yang mengikut Magellan ni. Jumlah kapalnya 5, kapasiti tan 130 dan 270 anak kapal. Okey, next. Ini contoh-contoh. Saya rasa saya pun dapat bahan yang sama daripada Prof di Museum Bahari Sunda Kelapa. Bahtera Majapahit. Bezanya Bahtera Majapahit ni dia ada balancing dia kat sini. Jadi tak akan tenggelam lah, kan? Itu beza kapal Majapahit dengan kapal-kapal lain. Okey, next. Kita ada tadi Bahtera Majapahit, ini balancing dia. Okey, next. Lancang Kuning, ada lagu dia, lagu Lancang Kuning ini di Riau lah. Okey, next. Okey, next. Kapal Makassar, Pinisi. Pinisi Nusantara yang pernah mengelilingi dunia tanpa mesin. Dan ironinya, kapal ni tenggelam di Jakarta. Dia dah mengelilingi dunia, tapi tenggelamnya di Jakarta. Maksudnya dia balik, dia nak mati, kapal tu nak mati kan, dia balik kat tempat dia. Okey, next. Ini Pulau di Lama. Ini bolehlah tuan-tuan perempuan kalau nak masuk, tiket tak mahal, RM10 je. Okey, next. Kapal Belanda, ini contoh kapal-kapal Belanda yang ukurannya lebih kecil daripada kapal-kapal kita lah, kapal-kapal Melayu. Okey, next. Kapal Belanda juga. Okey, next. Inggris. Okey, next. Okey, next. Inggris. Okey. Ini kapal besar dalam ekspedisi ke Majapahit, iaitu 500 perahu besar dan perahu kecil yang tidak terbilang. Maka Baginda memberi titah kepada Bendahara Paduka Raja, menyuruh berlengkap. Maka bendahara pun mengerahkan semuanya orang berlengkap dan membaiki alat, akan pergi 500 banyaknya. Okey, next. Apa pun yang sudah datang itu 7 buah, ada ia berlabuh di kuala kita ini. Okey, yang ini saya nak tunjuk yang tu. Yang ini tentang Kota Segara dan juga Mendam Berahi. 2 kapal yang pergi ke Majapahit. Okey, next. Okey, next. Okey, next. Ini tentang Mendam Berahi tadilah. Okey, next. Okey, ini catatan Bujangga Manik tentang kapal Melaka. Yang ini kita tak pasti sama ada dia bercakap tentang Mendam Berahi ataupun kapal-kapal lain. Okey. Itu Perahu Malaka, turun Aing Tit Pamalang. Ini adalah perahu Melaka, kapal Melaka yang pergi ke Pamalang. Pamalang ni kat mana tuan-tuan dan puan? Dekat je, tak jauh. Jauh tengah tak silap saya lah. Jadi dia ceritakan, Bujangga Manik ni seorang pencatat Sunda. Dalam hikayat dia, dia bercerita tentang kapal Melaka ni. Hebatnya kapal Melaka. Saya cuma boleh translate yang ni je. So kita tengok translation penuh dia kat bawah. Okay, next. Next. Lagi. Ini maksud dia. Di sana perahu orang Melaka. Aku turun dari Pamalang. Selanjutnya turut berlayar. Saat aku keluar dari pelabuhan, bedil berbunyi 7 kali. Ada meriam, maksudnya ada senjata. Kapal kita ada senjata. Bergaung nyagung berpadu gamelan, perunggu, gemuruh, gendang diiringi trompet. Ramai yang melantunkan nyanyian ombak, yang menyanyikan bersorak-sorai. Bantaran kali hilanglah sudah, lantai mengkilap kemilau keemasan, burung merak diterjang rusa. Semuanya dalam bentuk-bentuk kiasan. Dia menggambarkan kapal Melaka ni. Berpeyangga bambu gombong,
bertiang bambu nyawana. Okey, kemudinya kemudi keling. Apa maksud kemudi keling ni Datuk Ni saya tak jumpa ni. Okey, dihiasi ikatan rotan muda berkombinasi dengan rotan kemuning, bercampur dengan rotan hitam. Tiang layar yang kayu pohon laka, kemilau gemerlap bercat merah, cemerlang berwarna merah tua. Selain kagum oleh semua itu, aku tertarik oleh seluruh awak kapal yang mendayung orang Tanjung, yang menimba orang Kalapa, yang mengayuh orang angka, kayuh berpasangan dan kayuh melayang dengan kayuhan menantang ombak, berlayar setengah bulan, lalu aku mendarat di Kalapa. Kalapa ni di Sunda Kelapa. Okey. Perahu Melaka yang dicetak oleh Bunyaga Manik berbeza dengan perahu jenis gali. Perahu gali yang memendam berahi dalam hikayat Hang Tuah lebih laju daripada perahu Melaka yang digambarkan oleh Bunyaga Manik. Maksudnya ada kapal-kapal lain yang hebat juga yang dibina. Dari Tuban ke Jayakarta, Tuban ni Jawa Tengah, ke Jayakarta. Jayakarta ni nama lama Jakarta. Batavia tadi tu kan, bila Belanda masuk dinamakan Batavia. Okey, hanya 3 hari 3 malam. Tuban ke Jayakarta lebih jauh dari Pamalang ke Jakarta. Maka Patih Karma Wijaya dan Tun Tuah pun bermohonlah kepada Sang Adipati Tuban dan segala orang-orang besar itu lalu berlayar menuju Jayakarta. 3 hari 3 malam, maka sampailah ke Jayakarta. Ini dalam catatan hikayat. Okey, next. Next. Ini gambaran artis yang kita pernah tenderkan dulu, Datuk Saya tak ingat tahun 2005 ke berapa. Okey, next. Ini mendam berahi, semua kita dah sebut tadi. Okey, next. Okey, next. Ini perahu sekoci tadi tu. Okey, next. Ini tentang ni lah gambaran perahu-perahu yang ada. Okey, next. Lagi. Okey, lagi. Perahu maya. Okey, lagi. Lagi. Okey, next. Lagi. Okey, ini saya nak sebut pasal pusat perusahaan. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita ni tidak ada bukti-bukti sejarah di Melaka. Baru ni kita jumpa serpihan kapal di Pulau Melaka dan kita buat excavation. Besok kita akan dengar. Jadi tuan-tuan dan puan perlu hadir untuk melihat bagaimana kerja-kerja ekskavasi arkeologi kita laksanakan. Kita buat di Pulau Melaka yang kita jumpa kapal lebih kurang 50 meter juga. Sama ada itu mendam berahi atau bukan. Besok kita paper daripada Dr. Asyari. Dan di Makassar, pinisi masih ada sampai sekarang. Pembinaan kapal pinisi. Kalau kita pergi ke Makassar, di Sulawesi. Okey, next. Dia di daerah ini. Bira, Tanjung Bira. Tanjungnya yang sangat cantik. Kalau kita nak duduk sini seminggu pun, kita tak terasa seminggu. Tak terasa lamanya berada di Bira. Daripada Makassar lebih kurang 5 jam, kita ikut sini kan. Kita boleh makan kuda. Pasal dekat sini tak ada lembu, kuda. Kuda dijadikan haiwan belaan seperti lembu lah. Sup kuda kan. Sampailah ke Bira ni. Dan di sini masih ada lagi perusahaan membina kapal-kapal yang bersaiz besar. Kapal-kapal tradisional. Okay, next. Ini. Dia ada banyak kawasan di sepanjang pantai itu. Kalau kita tengok, dia buat secara tradisional. Dan di bawah pokok-pokok kelapa kan. Jadi menariklah kalau kita dapat pergi. Kalau ada yang berminat untuk pergi ke sana, nanti kita boleh buat rombongan ke sana. Package 3M, murah, meriah, mukmin. Kita buat itu. Murah kita ambil tambang murah. Tambang dalam 500 lah, 3 jam perjalanan. Meriah memang happening doktor kat sini. Doktor pernah ni kan kat sini. Kemudian mukmin. Banyak masjid di sini tuan-tuan dan puan. Kita boleh pergi masjid kan. Okay, next. Kapal-kapal besar tuan-tuan dan puan. Dan yang tempah ni daripada seluruh dunia. Saya pergi itu ada daripada Sweden, Germany kan. Itu yang saya katakan dia boleh letak enjin kat sini untuk sampai ke destinasi tu. Dia letak Volvo boleh sampai ke Muara Sungai Melaka. Okay, next. Lagi? Okay, next. Okay, next. Ini waktu dia nak lepaskan ni, saya tak nampak gambar dia sembelih ayam kat sini. Kemudian dia akan lepaskan ke laut. Okay, next. Penggunaan senjata api dalam kapal. Okay. Okay, ini sepintas lalu lah. Memang ada senjata api dalam kapal-kapal tu untuk pertahanan. Okay, next.
Okey. Selain bedil, hikayat yang Tuhan juga menyebut meriam. Maka Laksmana pun menyuruhkan mendirikan tunggul dan panji-panji dan memasang meriam dan bedil. Okey, next. Okey. Saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan yang saya dapat berkongsi tentang maklumat ini. Saya pun tidaklah membuat satu kajian yang agak terperinci seperti mana yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat kita. Tapi seperti mana yang saya katakan di awal tadi, kita kena bermula daripada sekarang untuk membina sebuah kapal. Dan kami di Perzim sering dikecam. Kenapa kita bina floor di lama sedangkan kita tidak membina kapal Melayu? Mungkin daripada sinilah kita akan bermula untuk kita membina sebuah kapal yang hebat, yang menggambarkan bahawa memang orang Melayu lah yang menguasai dunia maritim di Nusantara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Andes Muhammad Nasaruddin bin Abdul Rahman atas pembentangan beliau sebentar tadi. Dari segi kesimpulannya, apa yang kita dapat, mungkin saya juga bersetuju dengan Dr. Andes. Mungkin sudah sampai masanya lah. Ini kita jadikanlah permulaan untuk kita. Kita hari ini berkumpul bercerita tentang Mendam Rahi dan sebagainya, dunia Melayu, dunia alam maritim. Mungkin akan datang kita adakan satu lagi pertemuan Doktor, untuk kita berdebat, berdiskusi, menyatakan pandangan, menyatakan idea tentang bagaimana bentuk Mendam Rahi itu sendiri. Dah beberapa tahun, dah 10 tahun, 15 tahun kebelakangan ini ramai yang tertanya-tanya mana bentuknya Mendam Rahi. Tak ada siapa pun yang berani tampil ataupun yang boleh ke depan dengan idea. Jadi mungkin kita buat satu lagi pertemuan melibatkan pakar-pakar sejarah seluruh negara. Kita angkat satu bentuk Mendam Rahi yang boleh diterima Asia Tenggara, insya-Allah. Okey, sebenarnya kalau dari segi dunia maritim Melayu, kalau kita melihat, kita tidak sangkal betapa Melayu Melaka itu memang kuasa maritimnya memang unggul. Sebab kalau kita melihat hukum kanon Melaka telah wujud 500-600 tahun dulu. Itu membuktikan betapa bertamadunnya orang Melayu ketika itu. Dan lebih manis, sebenarnya kita ada juga Undang-Undang Laut Melaka, membuktikan betapa kita punya pentadbiran memang cukup lengkap. Kita ada hukum kanon, Undang-Undang Darat, dan kita ada Undang-Undang Laut Melaka, yang mana kalau kita kaji Undang-Undang Laut Melaka itu sendiri, kita dapat melihat ada frasa-frasa dalam Undang Laut Melaka digunakan dalam Undang-Undang Maritim moden sehingga hari ini. Itulah buktinya bagaimana Melayu telah menempa nama dalam bidang maritim. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua pembentang kita, Dr. Rohaida dan juga Dr. Andes Muhammad Nasaruddin. Rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang sebatang, kecil-kecil ditimbang ibu, sudah besar ditimbang gelombang. Jadi sebelum saya buka soalan untuk sesi Q&A, sebenarnya Dr. Andes, saya ada terima soalan sebenarnya tadi. Ada yang bertanya kenapa Dr. Rohaida banyak menyentuh tentang perjalanan beliau ke Okinawa, ke Jepun, ke India, ke Belanda, ke Lisbon, tetapi pembentang kita seorang lagi, Dr. Andes, banyak sebut Bulukumba, Sunda dan sebagainya. Mungkin saya menjawab bagi pihak doktor, bukan sebab isteri-isterinya orang luar, bukan sebab isterinya di Indonesia, tidak, isterinya di sini, tetapi mungkin kajian. Beliau memang sangat sukakan Indonesia. Beliau pakar tentang Indonesia sebenarnya, doktor ya. Jadi okay, kita teruskan dengan soalan. Saya buka kepada soalan. Tolong berdiri, beritahu nama anda dan juga daripada mana, dan teruskan dengan soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Datuk Nasir daripada Universiti Geomatika dan Persatuan Sejarah Malaysia.
Saya nak tanya Prof Rohaida, kenapa sekian lama bahan-bahan bersejarah kita merata di luar negara? Kenapa tidak ada usaha untuk membawa balik, bukannya banyak pun, ratusan juta saja, bawa balik, tak sampai bilion pun, bawa balik dan simpan di negara kita. Untuk apa? Untuk buat kajian lagi, untuk anak cucu kita yang akan datang, dia tahu. Jadi perlu ada usaha. Siapa yang bertanggungjawab tu? Dr. Rohaida and the gang lah. And the gang lah kena buat. Kalau boleh bawa balik dan didigitalkan. Sebab orang muda sekarang ni dia tak suka membaca yang hard copy, dia suka baca yang sambil-sambil saja. Itu. Soalan saya yang kedua, kita dah hampir satu hari tadi cerita tentang mendam berahi. Adalah tadi Dr. Nash dengan suara dia yang garau itu tidak membuatkan kita boleh tidur lah. Baguslah, tahniah Dr. Nash mengajar petang-petang, memberi ceramah petang-petang ni kan, suara macam tu. Apa maksud sebenar mendam berahi itu? Ada disebut tadi tapi tak berapa kena. Mendam berahi ini ada kena-mengena dengan orang lelaki. Ada kena-mengena orang lelaki, ada kena-mengena dengan cinta. Ada tak siapa-siapa boleh jawab? Tak apa, nanti soalan pertama mungkin Dr. Rohaida akan jawab, Datuk. Untuk soalan kedua biar Dr. Andas Muhammad Nasruddin. Saya soalan kedua tu saya bagi jawapan. Saya tanya, saya jawab. Silakan, mana mendam berahi ni? Lupa daratan kerana cinta. Sebab tu dia perlu kapal. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Untuk soalan pertama kita silakan Dr. Rohaida untuk menjawab. Soalan itu, saya bukan government. Saya hanya seorang guru bahasa Jepun. Masuk UPM 2013, berkenalan dengan Prof Hashim. Prof Hashim ajak kaji kapal mendam berahi. Terus kapal. Saya kata, Prof, saya surrender sebab saya tak tahu berenang. Tadi saya dah cakap kan. Terus kita kaji tuan punya kapal dulu, Hang Tuah. Jadi bila kaji ramai orang bagi input. Lepas tu yang pergi Jepun tu, tuan punya mat kilau tu, Encik Rahman Dani tu, dia sponsor saya pergi ke Jepun, ke Okinawa. Itu 3 hari kami pergi. Naik flight pukul 11 malam sampai Tokyo pukul 7 pagi. Berlari-lari pergi ke Haneda, satu airport yang satu lagi takut terlepas. The next kapal pergi Okinawa pukul 8 pagi dalam keadaan jam. Tuhan bantu sampai Okinawa pukul 8, terus pergi Royal Archives Jepun untuk tengok keris. Lepas tu tengok keris, pergi, dia kata kena pergi library photostat buku. Pergi photostat, barulah pergi tempat istana yang jumpa keris tu. Jadi bayangkan dia belanja sendiri. Rahman keluarkan belanja, kami pergi 5 orang je. Makan pun tak, dia memerlukan kos yang tinggi. Bukan tak nak bawa balik barang, contohnya takkan kita nak minta, boleh tak bawa balik keris tu? Kita dah bagi dia keris, kita tak boleh bawa balik. Cuma yang di Portugal itu, saya pernah utarakan beberapa orang yang nak beri dana. Mereka nak beri dana tapi belum direzekikan untuk duit tu. At least saya nak bawa balik kitab-kitab tip, kitab perubatan Melayu yang ada di Portugal. Kata Profesor Kang, anak murid Prof Hashim, orang Portugal tak berani bakar sebab dia takut ada Al-Quran. Dia percaya kalau kita bakar Al-Quran, the curse will come. Jadi dia tak bakar. Dia cuma jual di pasaran gelap. Dia tak seronok lah kita bila kita tengok jual harga kitab tip. Contoh satu stem kedatangan Yahudi di Penang. Stem tu saya nak ambil lah, nak beli. Dia nak jual $1,000. Buat apa $1,000? About 5,000 ringgit Malaysia. Macam-macam boleh beli. Kalau beras rasanya setahun beras boleh beli. Kita perlukan dana untuk beli, Prof.
Bukan kita boleh cakap, I want to buy. No. Contoh ya, satu profesor, Prof. Arwah, Prof. Abdul Halim. Dia buat kajian tentang Negeri yang 9. Itulah permulaan dia buat tentang awang hitam tu orang Rembau. Suku sakat saya. Ada kalau Encik Khairi ada sini, dia tahulah. Prof. Halim fotoset selai kertas di Royal Archives London 50 pound. That time 20 tahun lepas. Sekarang semua kertas-kertas yang dia fotoset tu dah makan anak-anak. 50 pound per paper. Dia keluar belanja sendiri. Prof. Halim tak tahu pinjam duit dari siapa, dapat dana apa, habis duit dia. Tapi dia menghasilkan buku tu orang tak baca. Saya baca Negeri yang 9. Itulah saya baru tahu terombah orang Negeri 9 ada. Beraja di Siak, bersultan di Johor. Jadi orang Rembau dulu, sultan dia Sultan Johor. Kami bawah jajahan takluk Johor dulu. Jadi something nice. Sebab harta itu bukan kita, sebab apa? Kita dijajah 3 negara. Dah Portugis dah jajah, Belanda dah jajah, Inggeris dah jajah, Jepun, lupa, Jepun pun jajah. Tapi semua benda bawa balik. Contoh Yamashita tertinggal, the gold aja, dekat mana dia tertinggal, emas-emas dia semua orang cari sekarang, harta Yamashita. Dah nama Yamashita, jin dia mesti jin Jepun. Ni buat lawak jenaka ya. Semasa orang Gunung Jerai call saya, doktor, kita Gunung Jerai runtuh ni, dia orang nak cari emas. Saya tanya siapa punya harta yang nak cari, harta karun? Tak, Yamashita. Dia cakap apa? Bahasa Jepun lah jin tu. Kenapa tak panggil saya? Saya kan pakai bahasa Jepun. Gelak dia. It's not ours to take anymore. Dia orang dah rampas semua harta kita. Kita tak ada peluang lagi dah. Kecuali ada pemberi dana. Kita tak tahu. Hari ni cakap kita tak ada, Melaka tak ada duit. Sebab kita kerajaan kena mementingkan persekolahan rakyat dia dulu. Makan minum rakyat dia daripada artifak sejarah ini. Yang kami boleh bentang ialah, contoh saya pergi ke luar negara itu kebetulan dapat dana FINAS. Dapat pergi ke India, ke Okinawa, dan ada Encik Rahman tu. Cuma Encik Rahman tu tak jadi nak sponsor sebab dia tidak boleh menerima perempuan mengetuai projek. Dia tak boleh terima tu. Encik Rahman, man is the leader, not ladies. Jadi bila saya campak beg saya dan saya kejar orang Jepun tu, dia tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Lepas tu dia ada banyak pantang, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. He's a very good man. Bangsaku Melayu tu sangat dipentingkan. Cuma leader mesti lelaki. Tapi tak tahulah kalau Rahman setuju nak sponsor buat yang ni, orang presiden kena jumpalah Encik Rahman. Dia ada hospital di PJ tu dan di Bangi. Ya, hospital Bangi tu adalah hospital, siapa nama hospital dia dirikan di hospital. Bukan dengan duit Mak Kilau, hospital tu dah didirikan lebih lama. Lepas tu ada satu lagi dia buat di PJ. Jadi kita perlukan dana. Contohnya, saya terpegunlah Dr. Randas boleh buat kajian begitu mendalam, pergi ke sana ke sini. Bukan ada isteri kat Indonesia tu, nak kira orang Melayu ni lagi cantik daripada orang Malaysia. Takkanlah dia kahwin. Kan? Orang Malaysia lagi cantik daripada orang Indonesia tu. Pak panggil bapak. Bila lah kita jadi bapak dia? Betul tak? Ibu, bila saya jadi ibu kamu? Kan? Orang Melayu ni lagi bagus. Saya duduk lama di Jepun, 8 tahun di Jepun. Balik Malaysia macam balik syurga. Tak ada yang lebih indah daripada negara kita. Dan saya berbangga jadi rakyat Malaysia. Kerajaan Malaysia sangat mementingkan pembelajaran rakyatnya. Contoh, Jepun tu negara yang kaya tu, tapi student dia tak ada beasiswa. Beasiswa dia bagi kat negara luar sebab nak minta maaf pada kerajaan Malaysia, kerajaan yang dijajah. Tapi rakyat dia tak ada. Sangat susah daif Jepun. Mula-mula look east policy by Tun Mahathir very good.
Bila Tun Mahathir tengok orang Jepun dah berebut-rebut kejar kereta api, tak jadi dia Louis polisi. Balik tu barat. Pergi hantar balik pelajar ke Jerman dengan France. Jadi Malaysia is heaven. Kita tak boleh pentingkan arkeologi tu, nak cari bahan tu, sebab kerajaan Malaysia bukan ada duit yang banyak untuk keluar itu. Kan? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Raida. Okey, mungkin Dr. Raida. Okay, saya tambah sikit. Saya menyokong apa yang Dr. Raida bangkitkan. Kita buat kajian Panglima Awang aja, kita perlu membelanjakan 500,000 untuk membuat kajian Panglima Awang. Maksudnya, dalam usaha untuk mendapatkan dokumen-dokumen ni, kita perlu berbelanja besar. Tapi setakat mana kita sanggup untuk berbelanja besar? Sedangkan selalu saya sebut di forum-forum tentang apa pandangan kita pada warisan, dan sama ada kita meletakkan warisan ini sebagai first class, second class ataupun no class warisan. Kalau kita bandingkan dengan, bukan saya nak memuji Singapura dan sebagainya, tapi kalau kita lihat Singapura sekarang, mereka sedang berusaha keras untuk mendapatkan semua dokumen, artifak dan sebagainya yang berkaitan dengan Asia Tenggara. Kerana Singapura akan menjadi satu pusat kajian tamadun Asia Tenggara satu hari nanti. Sedangkan kita untuk berbelanja ni, doktor, memang kita tak sanggup kot untuk mengeluarkan perbelanjaan. Contoh isu Pulau Batu Putih dan sebagainya lah. Banyak dokumen. Kalau kita pergi ke Leiden, banyak dokumen kita, sampai ke bawah tanah ada dokumen tentang kita. Tapi sama ada kita mampu. Malah sekarang ni kalau kita pergi ke eBay pun untuk membeli sekeping gambar lama, harganya lebih kurang mungkin mencecah $50 dan sebagainya. Sama ada kita mampu ataupun kita mampu, saya rasa kita mampu, tapi sama ada kita sanggup atau tidak. Isunya sama ada kita sanggup atau tidak untuk mengeluarkan perbelanjaan besar untuk mendapatkan semua ni. Itu pandangan peribadi saya lah. Okey, terima kasih pada Dr. Rendas Muhammad Nasruddin. Sebenarnya apa yang saya sentuh sebelum kita bermula tadi kan, mungkinkah kita ni boleh jadi satu kumpulan bukan setakat mencadang, tetapi kita mungkin menjadi kumpulan pendesak yang boleh menyumbang ataupun mendesak kerajaan untuk memberi lebih peruntukan kepada warisan kita, memberi lebih peruntukan untuk kita bawa balik artifak ataupun warisan-warisan kita yang ada kat sini. Contoh kalau kita tengok di Sungai Batu dan sebagainya kan, mungkinlah inilah kumpulan-kumpulan pendesak yang mungkin akan memainkan peranan meyakinkan kerajaan untuk memberikan lebih peruntukan kepada warisan. Saya nampak tadi Datuk Kamarul mengangguk-angguk. Mungkinkah Datuk Kamarul bersetuju? Wallahualam, Datuk sama-samalah kita bersama sebenarnya supaya warisan kita tetap terpelihara. Okey, saya buka lagi soalan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil yang disebut nama oleh Dr. Raida sebentar tadi. Soalan saya, kita membicarakan Benang Berahi berdasarkan hikayat Hang Tuah. Kita gunakan sumber itu saja. Kita tahu Melaka dijajah oleh Portugis. Ada tak sumber-sumber lain selain daripada hikayat Hang Tuah? Kalau daripada pagi tadi kita dengar oleh Dr. Hasanuddin dan juga Profesor Emeritus Hashim, kedua-duanya menyebut bahawa dalam sumber Conquest of Melaka, dokumen-dokumen yang telah diterjemahkan, ada menyebut nama kapal Pati Unus, ada menyebut kapal Madura, ada disebut kapal Banten. Takkan kapal Melaka tak disebut? Jadi adakah kajian itu hanya kita bergantung pada hikayat Hang Tuah sahaja, atau kita buat cross reference dengan sumber yang lain? Sebab kerana kita sifat orang Portugis penjajah, apabila dia menghapuskan sesuatu yang besar, mereka sangat bangga. Contoh, apabila mereka membakar Istana Melaka, mereka mewawarkan satu cerita yang besar. Jadi bagaimana kajian Benang Berahi itu? Adakah kita hanya berdasarkan sumber hikayat Hang Tuah ataupun ada sumber yang lain? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Nayub.
ataupun tak apalah. Sebenarnya biar saya lah menjawab sebenarnya. Memang setakat ni memang sumber kita hikayat hang tuah. Macam tuan bertanya Doktor, sumber-sumber lain mungkin ada tetapi kita masih belum memperolehi ataupun menjalankan kajian lebih lanjut di luar. Kita ada sumber-sumber di Turki, kita ada mungkin di British Museum, British Library, di Leiden sendiri, di Lisbon. Tetapi Malang ni kebanyakan pengkaji-pengkaji hanyalah menjalankan atas dana sendiri, tidak dibiayai oleh kerajaan. Mungkin kalau Dr. Anjas Muhammad Sardin ingin menambah, silakan. Yang menyebut spesifik tentang Mendam Berahi ini adalah hikayat hang tuah. Tak ada, yang lain tak ada. Sejarah Melayu tak ada, tak menyebut. Malah kita, bila saya buat kajian dan membandingkan hikayat-hikayat lain, dia hanya menyebut seperti yang saya bentangkan tadi, menyebut kapal ini daripada Melaka, sama ada itu namanya Mendam Berahi, mereka tidak tahu nama Mendam Berahi, itu kita tak tahu. Dan dalam sumber-sumber Jawa juga tidak menyebut. Isu yang sama dengan Tameng Sari, dalam sumber Jawa tidak ada pun satu hikayat ataupun negara Kartagama yang ditulis oleh Prapanca, tidak menyebut pun tentang perkara-perkara ini. Tapi tidak bermaksud ianya tidak berlaku dalam sejarah kita. Mungkin namanya lain, nama di tempat mereka lain dan nama tempat kita lain. Itu ada kemungkinan. Kita ada sedikit masa lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya kepada dua pembentang kertas kerja, Dr. Roiza dan Dr. Randes Nasruddin. Nama saya Zainal Abidin Jamudin, mantan pengarah muzium di Jabatan Muzium yang bekerja pada tahun 78 bersara tahun 2005. Saya mengambil inisiatif untuk membuat model kapal Mendam Berahi itu dengan nilai duit sendiri 80,000. Jadi saya bersetuju dengan Dr. Randes Nasruddin. Istana Melaka pun kita tak tahu bagaimana bentuk asalnya dan kita buat dan sekarang diterima. Begitu juga kapal Mendam Berahi, kalau kita takut untuk menyatakan inilah bentuknya, maka takkan jadi 100 tahun lagi pun takkan jadi kapal Mendam Berahi di Melaka. Jadi saya syorkan supaya resolusi seminar ini kita mendesak kerajaan mewujudkan satu dana kepada pembinaan kapal Melayu, sama ada nama dia Mendam Berahi atau lain-lain. Tapi inilah dana yang kita guna untuk profesor-profesor, untuk sejarawan-sejarawan mengkaji dan membawa balik segala dokumen-dokumen sama ada di Belanda, di Spain, di Britain dan sebagainya, untuk kita guna sebagai kekuatan kita untuk berhujah dengan siapa-siapa sekalipun tentang kapal Mendam Berahi atau kapal-kapal lain yang dibina oleh orang Melayu pada zaman itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas satu cadangan yang baik dan insyaAllah memang kita akan mengusulkan supaya dimasukkan dalam resolusi. Saya rasa masih lagi ada masa. Silakan sekiranya ada soalan. Mungkin soalan yang terakhir. Mungkin boleh pakai mic yang depan, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nazri Saleh daripada Studio and Exploration. Dalam saya buat rancangan eksplorasi misteri mistik. Dan saya pada permulaan saya buat berkenaan sejarah tentang makam-makam, terutama makam-makam diraja lah. Jadi sehingga sekarang ni saya dan akak saya Ponita kita dapat petunjuk lah daripada Allah SWT. Mungkin setengah orang tak faham macam mana saya dengan akak saya boleh dapat
beberapa petunjuk lah. Tapi sekurang-kurangnya pada hari ini saya cuba untuk mencabar perzim atau pengkaji sejarah yang lain untuk mengkaji berdasarkan apa yang kita dapat dan buktikan apa yang kita dapat ni salah. Okey, tahu gigil. Okey, saya minta perzim mengkaji berkenaan dengan pertama pendayung. Pendayung ada orang kata 50 pendayung sebelah dan sebelah kiri 50. Jadi yang kita dapat adalah 100 sebelah kanan, 100 sebelah kiri. Jadi total orang pendayung tu adalah 200 orang. Ketinggian 7 tingkat. Jadi replika yang ada kita tengok kat luar tu dia bukan 7 tingkat. Jadi 7 tingkat tu 2 tingkat berada di bawah air, di paras air, dan 5 tingkat di atas air. Itu kita punya dapatan. Kemudian kemudi tu, kemudi ataupun steering lah bagi orang faham kan. Steering tu sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada. Jadi hanya pendayung yang mengemudikan untuk membawa arah kapal tu. Jadi kemudian peninjau, dia yang menentukan arah untuk elakkan batu karang atau bahaya ke depan. Peninjau yang bahagian atas lah. Jadi berdasarkan dapatan ni, kita minta perzim untuk mengkaji poin-poin ini untuk sebab ya, kita tak ada fakta, kan? Kita berdasarkan dapatan sendiri. Jadi saya nak perzim buktikan perkara ini adalah salah. Saya salah, macam itu. Saya nak perzim kata orang tu carilah bukti-buktinya. Jadi kemudian soalan saya, adakah reka bentuk replika mendam berahi dah ada keputusan muktamad? Soalan kedua, kalau tak ada sumber bertulis dan kita tak tahu mana nak dapat sumber lain, adakah sumber dapatan orang awam akan diterima? Macam saya ni kan, orang awam, adakah kalau dah tak ada sumber sangat, dah tak ada bukti-bukti penulisan ke apa, adakah orang awam punya cadangan ni diterima atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan apa nama tadi? Tuan Nazri. Terima kasih Tuan Nazri atas pandangan. Sebenarnya bukan untuk pembuktian tetapi sama-sama kita berkongsi. Mungkin kita ada ramai pengkaji dalam ni. Jadi pandangan pada Tuan Nazri tentang pendayung ada 100 sebelah kanan, 100 sebelah kiri, 7 tingkat, mendam berahi tiada kemudi dan juga dijanakan ataupun di peninjau arah yang menentukan arah. Jadi ramai pengkaji dalam ni, sama-sama kita berkongsi maklumat, sama-sama kita mencari yang terbaik. Bukan saja perzim tetapi kita bersama-sama semua. Untuk soalan yang kedua tadi, jawapan dia tiada. Sebenarnya memang tak ada satu bentuk yang telah diputuskan. Itu sebab kita usulkan tadi supaya ini jadikan satu permulaan, supaya mungkin kita akan ada satu forum ataupun bengkel untuk membincangkan bentuk replika ataupun bentuk sebenar mendam perahi yang mungkin boleh diterima semua. Dan mungkin kita tidak bataskan kepada para pengkaji akademik dan sebagainya, kita juga mengalu-alukan kepada orang awam, tak ada masalah. Jadi saya rasa mungkin setakat ini saja untuk sesi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih pada yang berbahagia Dr. Rohaida dan juga Dr. Andes Muhammad Nasaruddin, dan saya juga bagi pihak kedua-dua ahli panel memohon maaf sekiranya ada kesilapan, ada kesalahan yang dilakukan sepanjang mengendalikan sesi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin yang dihormati, demikianlah tadi berakhir sudah sesi kedua seminar Kapal Mendam Berahi, Realiti atau Mitos. Terima kasih diucapkan kepada moderator Encik Norman bin Muhammad Baruddin
Dan jutaan terima kasih juga kepada panel jemputan Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman serta Prof. Madya Dr. Rohaida binti Kamarudin yang telah merungkai dan mengupas di atas tajuk-tajuk yang telah diberikan. Semoga ianya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan. Majlis dengan segala hormat menjemput Yang Berusaha Puan Fadilah binti Mat Saleh, Pengurus Besar Perbadanan Muzium Melaka. Buah berangan tolong simpankan. Andai ada telanjur bicara, segala kekurangan mohon maafkan. Sebelum beredar, hadirin dipersilakan untuk menjamu selera yang telah disediakan di Classic Ballroom di aras bawah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.